Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini sekali lagi saya diberikan kesihatan dan kelapangan untuk bersama dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Untuk kali ini kita meneruskan pengajian kita. Alhamdulillah, sedar atau tidak sedar, semalam, live yang semalam berakhirnya kita pada surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan masuk ke dalam surah yang baru, iaitu surah Ali Imran, dalam juzuk ketiga. Jadi Alhamdulillah, Allah memberikan kita istiqamah untuk meneruskan pengajian ini. Semoga Allah terus memberikan kita istiqamah untuk sama-sama kita khatam Al-Quran bersama-sama, insya-Allah. Jadi bagi yang selalu bersama dengan kita, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, dan juga yang pertama kali bersama dengan kita, saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Insya-Allah diharapnya sahabat-sahabat akan dapat manfaat daripada sedikit sebanyak perkongsian yang saya berikan. Terlebih dahulu saya ingin menjawab salam kepada sahabat-sahabat yang berikan salam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada ramai hari ini. Kita ada Muhammad Zamri, kita ada Sarina Osman, Raja Azizah, Nordi, Sarina, Aisyah Nur, Sharifah, Bonda, Mona Lisa,
kita ada Nursiah, kita ada Rasimah, Syarifah, Tok Pengulu Mi pun ada. Kita ada sahabat kita daripada Indonesia juga, Alhamdulillah. Dan ramai lagi lah, Rabiah, Amrah Jaafar. Waalaikumsalam bagi semua. Kalau saya tak sempat nak menyebut nama seorang-seorang, saya mohon maaf. Ya. Baik, sebelum kita mulakan seperti biasa, pengerasnya, kita panjang-panjangkan. Marilah sama-sama kita menjadi mata rantai menyambung perjuangan Nabi SAW dengan menekan button share. InsyaAllah kita ramai-ramai kita tekan button share dulu sebelum kita mulakan pada surah baru hari ini, iaitu surah Ali Imran. Baik, dah tekan belum? Di bawah sebelah kiri itu. Kalau dah tekan, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart, insya-Allah, untuk saya terus bersemangat untuk kongsikan dengan teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Untuk kita mulakan pada bacaan surah baru hari ini, iaitu surah Ali Imran. Bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan. Saya mencadangkan sahabat-sahabat menggunakan Al-Quran Resam Usmani. Boleh pergi ke halaman 50. Yang mana tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Ayat-ayatnya akan kita bawakan sebentar saja lagi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat akan dapat melihat ayat-ayat yang akan kita bawa sebentar lagi. Baik. Terima kasih. Syarina Osman dah share, dia kata. Sahabat-sahabat yang lain macam mana? Dah share ke belum? Kalau belum share, tekan share dulu. Baik, diharapnya sahabat-sahabat sekarang ini sedang berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan ahli keluarga yang tercinta. Kita jagalah kesihatan masing-masing di dalam tempoh kawalan pergerakan mengekang daripada rantaian COVID-19 ini. Jadi kita doakan bersama ahli keluarga kita, teman-teman kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang wabak ataupun sebarang bencana yang buruk. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk kepada huraian bacaan. InsyaAllah sama-sama kita melihat, kalau sahabat-sahabat yang ada, mungkin saya nak minta tolong ya, tulis poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan, kerana saya yakin dan percaya banyak perkara-perkara yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Jadi poin-poin yang penting itu mungkin sahabat-sahabat boleh tolong tulis ya di ruangan komen, ataupun juga yang mungkin untuk nak buat sebagai rumusan sendiri, boleh ada buku nota, ada pen untuk tulis dan catatkan poin-poin yang penting. Dan jangan lupa insya-Allah yang baru bersama dengan kita, pengeras seperti biasa untuk menekan button share. Baik, kita lihat pada bacaan isti'azah. Hukum membaca isti'azah ini adalah sesuatu sunat yang sangat muakkad, yang sangat-sangat dituntut. Ya, memadailah dengan kita membacakannya sekali sekurang-kurangnya di awal bacaan ayat. Ya, jadi kenapa? Kerana biasalah bila kita nak baca Al-Quran ini, kita nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastilah kita nak minta perlindungan daripada gangguan syaitan yang direjam. Kerana apa? Syaitan ini dia akan datang melakukan pelbagai helah dan tipu daya, membuatkan kita lari daripada fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tengah-tengah kita baca Al-Quran itu, dia mainkan fikiran-fikiran yang pelbagai, mengganggu kita untuk fokus daripada bacaan hukum tajwid, daripada memahami makna-makna ayat-ayat yang kita baca dan sebagainya. Jadi sama-sama kita pastikan bacaan isti'azah itu tepatlah. Hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang betul. A'udzu, du di hujung lidah. Billah, lafzul jalalah datang sebelumnya baris kasrah, pastikan dibaca dengan nipis. 2 harakat. Hi minasyaitonir rajim. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ditutup mulut rapat di akhir ini untuk menyempurnakan huruf mimnya. Kalau tak rapat nanti dia kedengaran macam huruf nun. Nirrajim. Itu dengar macam huruf nun. Dia sepatutnya nirrajim. Rapat, mulut ditutup, menyempurnakan huruf mim dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Baik. Kemudian bila di awal surah, kita sekarang berada dalam surah Ali Imran ya, mungkin sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita sekarang ini
hari ini kita telah masuk ke dalam surah yang baru, iaitu surah Ali Imran, muka surat 50 pada juzuk yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi di awal surah, dalam keseluruhan 114 surah, surah yang pertama di dalam susunan mengikut Al-Quran iaitu surah Al-Fatihah. Bacaan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat yang pertama. Dia selepas, kalau kita tengok surah Fatihah, dia tulis bismillahirrahmanirrahim 1. Berarti bismillah itu merupakan sebahagian daripada surah Fatihah. Manakala pada surah-surah yang lain, baki lagi 113 surah. Dalam Al-Quran ada 114 surah. 113 surah, ada satu surah yang tidak ada basmalah, iaitu surah Al-Bara'ah. Tetapi lagi 112 surah kecuali surah Al-Fatihah. 113, kita tolak surah Fatihah, tinggal 112. Jadi semuanya ada bermula dengan basmalah. Tetapi basmalah pada surah-surah yang lain kecuali surah Fatihah merupakan satu ucapan yang sunat muakkadah, yang sangat dituntut dibaca. Walaupun tidak sampai tahap wajib. Dia tidak sampai tahap wajib, tetapi sangat dituntut untuk kita baca. Dan juga sama seperti isti'azah tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah juga selalunya, kalau kita dengar orang baca bismillah macam mana? Dia sebut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu tak betul. Yang betulnya lafzul jalalah ini selalu orang tersilap kerana apa? Dia baca satu harakat. Ingat, selalu saya pesan, perkataan Allah, walaupun lam yang kedua ini kita tengok baris fathah di atas, tetapi bacanya dua harakat. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baru sempurna. Kita dengarkan sekali lagi. Mungkin sahabat-sahabat jangan hanya mendengar dan melihat. Cuba sebut dan ikut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditutup mulut rapat menyempurnakan bunyi mim. Baik, kemudian kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama daripada susunan-susunan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, huruf-huruf rahsia dipanggil. Baik, macam mana cara nak bacanya? Dianya dibaca bagaimana ia ditulis. Dalam hal ini, huruf yang pertama alif. Alif. Sebut saja alif begitu. Jangan alif ataupun alif. Tak betul. Sebutannya alif. Kemudian huruf yang kedua lam. Huruf yang ketiga mim. Baik. Sekarang ini ada tanda mat. Ada tanda mat di atasnya. Mungkin sahabat-sahabat yang nak tolong tulis apa yang poin yang saya nak bagi. Saya nak bagi tips yang mudah kepada teman-teman yang mungkin belum lagi tahu berapa harakat nak baca ini. Baik. Kalau teman-teman jumpa huruf rahsia ataupun huruf muqatta'ah di awal surah, yang huruf yang mana ada tanda mat, bacalah dengan 6 harakat. Huruf yang tak ada tanda mat dibaca dengan 2 harakat. Huruf alif pula dibaca dengan 2 suku kata. A dengan lif. Alif. Huruf lain semua dibaca 2 harakat. Manakala huruf yang ada tanda mat ini dibaca 6. Baik, dalam hal ini dianya dibaca seperti mana ia ditulis. Contohnya kita tengok pada ayat yang pertama ini, lam ditulis lam alif mim. Kemudian mim ditulis mim ya mim. Jadi lam alif mim, huruf lam berakhir dengan huruf mim. Manakala huruf mim bermula dengan huruf mim. Jadi bila mim bertemu mim, dalam hukum Al-Quran kita baca dia kena baca idgham. Idgham dengan 2 harakat. Jadi bacaan yang betul ialah alif lam mim. Jadi dia ada penyambung dia tu. Di antara lam dengan mim tu dia ada lam 2 harakat. Dia kena ada itu. Kalau kita baca alif lam mim, itu salah. Itu bacaan yang salah. Bacaan yang betul mestilah lam ke mim itu dia bersambung. Alif lam mim. Itu mesti ada bersambung. 2 harakat. Barulah mim.
Ya, diharapnya jelas. Cuba dengarkan dan ikut sekali lagi. Alif Lam Mim. Baik. Kemudian kita lihat ayat yang kedua. Ini hamzah wasal. Hamzah wasal datang selepasnya huruf lam. Macam mana nak kenal hamzah wasal itu? Huruf alif yang ada macam kepala sod di atasnya itu dipanggil hamzah wasal. Bila dia berada di awal ayat, dia ada fungsi bacaan. Dia ada fungsi bacaan. Contohnya macam perkataan ini, hamzah wasal, dia berada di tengah ayat. Jadi dia hilang fungsi bacaan dia. Kita tak baca Bismi Allah, kita baca Bismillah. Kita tak baca Bismi Allah, tapi kita baca Bismillah. Jadi hamzah wasal tu dia hilang fungsi bacaan dia. Manakala di sini dia ada di awal ayat, bila dia ada di awal ayat, dia dibacakan dengan baris atas. Kalau datang selepasnya huruf lam. Kalau datang selepasnya huruf selain lam, dia ada bacaan dia sama ada baris bawah ataupun baris depan. Kalau kita jumpa contoh-contohnya sekejap lagi, insya-Allah saya huraikan, ya. Baik, di sini kita baca Allahu la. Jangan lupa lafaz jalalah lam yang kedua ini dibaca 2 harakat dan dibaca dengan tebal, bila dia berada di hadapan. Allahu la dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Kemudian ila dibacakan dengan 2 harakat. Ha illa tekankan, jangan baca ila jadi illa. Illa huwal, waw baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini dia panggil alif lam qamariyah. Huwal hayyul, ha pedas. Tekankan di atas ya yang bersabdu. Hayyul, ya baris depan terus naik di atas lam yang bertanda mati. Alif lam qamariyah. Qayyum. Dan ma'ari li sukun diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Cuba dengarkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian kita terus nazzala alai, bukan alai tapi lay. Nazzala alaikal kitaba babil, bukan babil. Ramai orang baca bil haq. Bukan bil, di sini bil. Ba baris bawah bertemu lam bunyi bi. Bila bertemu lam bil, bukan bil, ya. Bil haqqi musaddiqal. Di sini asalnya musaddiqan. Qaf tanwin 2 di atas bunyi qan. Tapi bila datang lam, lam merupakan salah satu daripada 2 huruf idgham bila gunnah di dalam hukum nun mati atau tanwin, ya. Jadi dia hukum dia masuk tanpa dengung, idgham bila gunnah. Jadi asalnya musaddiqan, di sini baca musaddiqal. Musaddiqal terus masuk ke dalam lam tanpa didengungkan. Lima bay, bukan bay tapi bay. Baina yaday, day. Di sini hukum ikhfa. Nun mati bertemu zai. Nun mati bertemu zai, hukumnya ikhfa, disembunyikan bunyi nun matinya di belakang zai dengan kadar panjang 2 harakat. Asalnya wa'an, tapi bila datang zai, wa'anzalat, lam baris atas terus naik di atas ta. Di sini dia panggil alif lam syamsiah. Kenapa? Kerana lam itu dia tidak jelas. Berbeza dengan pada perkataan, contohnya perkataan ini al-hayyu al-qayyum. Lamnya ada tanda mati. Lam ada tanda mati. Di sini lam tak ada tanda mati. Jadi jangan dibacakan wa anzalal Taurat, tetapi wa anzalat Taurat. Jadi lam terus naik di atas ta. Tau munculkan ra 2 harakat. Tawal. Sekali lagi alif lam qamariyah di sini, waw naik di atas lam. Wal ikhfa di sini 2 harakat, barulah jil. Jangan baca Taurat wal Injil. Injil tak betul. Yang betulnya Injil. 2 harakat barulah jil. Cuba dengarkan. Nazzala alaikal kitaba bil haqq
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Baik, so far macam mana sahabat-sahabat ini rahmati Allah? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Dapat sesuatu tak? Mungkin saya nak dengarkan sedikit komen sebelum kita meneruskan bacaan ayat seterusnya. So far macam mana sahabat-sahabat? Dari segi huraian dan penjelasan yang saya berikan itu, boleh belajar sesuatu atau tidak? Kalau boleh, minta beri komen sedikit. Seronoknya cinta Al-Quran. Dan juga yang baru bersama dengan kita, jangan lupa menekan button share. Saya mengharapkan sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita panjangkan kepada suami kita, isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga dan teman-teman kita, supaya mereka juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu seperti mana Allah merezekikan sahabat-sahabat untuk bersama dengan saya pada petang ini untuk kita meneruskan pengajian. Baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Baik, kita lihat di sini min, asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Min. Tetapi di sini hukumnya ikhfa hakiki. Qaf merupakan huruf isti'la, maka dia dibaca dengan tebal. Jangan baca min. Kena baca yang betulnya min. Min. Itu baru betul. Kalau baca min, itu ikhfa yang nipis. Di sini kena baca min. Dua harakat. Qab. Qab. Ada pantulan di sini. Ba merupakan huruf qalqalah. Luhudal. Tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam hukumnya ikhfa. Jangan lupa dibacakan dengan dengung dua harakat. Tetapi dengung yang tersembunyi begitu. Ya, bukan dengung macam dengung idgham itu. Tapi kalau dalam hal ini dia dibaca tanpa dengung. Hudal. Jangan baca hudan, tapi hudal. Masuk terus tanpa dengung. Hudallin. Di sini lam baris bawah terus naik di atas nun yang bersabdu. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Iaitu, bila kita jumpa nun ataupun mim yang bertanda sabdu, hukumnya wajibul ghunnah. Apa maksudnya? Wajib dengung. Berapa panjang? Dua harakat. Linna. Jangan baca linnas. Kerana apa? Sin ada baris sendiri. Linnasi wa an. Sekali lagi di sini ikhfa dua harakat. Zalal furqan. Qan diwakafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Kerana di sini ma'arid li sukun. Jangan pula kita berhenti dengan wa anzalal furqan. Itu salah. Dia mestilah furqan baru berhenti. Cuba dengarkan. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Baru berhenti. Baik, kemudian didengungkan di sini dua harakat. Wajibul ghunnah. Jangan baca innal ladzi. Ramai kadang-kadang orang baca innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru. Salah bacaan yang betul. Innal baru masuk nal. Dengungkan seluruh di sini. Nalladzina kafaru bi ayatillah. Lafzu jalalah datang baris bawah, baca nipis. Jangan baca bi ayatillah. Itu salah. Itu jadi tebal. Dia kena baca tillah dengan dua harakat. Hilahum. Hum bukan hum tetapi hum, ya. Za di hujung lidah. Asalnya azabun, ban bin bun. Tapi bila datang shin merupakan huruf ikhfa. Dia bunyi dia macam mana? Dua harakat. Syadid. Diberikan pantulan. Dal merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Bila dia berada di akhir huruf qalqalah, ba, jim, dal, qaf, ta. Bila berada di akhir perkataan ataupun akhir ayat, dia diberikan tanda mati mendatang. Namanya qalqalah kubra. Di sini namanya qalqalah kubra. Tapi kalau dia berada di tengah perkataan, dia jadi qalqalah sughra. Ya? Jadi di sini kita baca syadid. Itu kita tak buat-buat, dia jadi sendiri bila kita lepaskan genggaman huruf dal itu. Kalau kita baca syadid,
Tak ada pantulan. Itu tak betul. Yang betulnya syadid. Did. Itu dia kena ada pantulan itu. Wallah. Dan perkataan Allah berada di depan. Datang sebelumnya baris fathah dibaca tebal 2 harakat. Wallahu azizun. Di sini ikhfa. Ramai orang silap pada ayat ini. Dia baca macam mana? Wallahu azizun zuntiqam. Zuntiqam. Salah. Di sini kena baca ikhfa 2 harakat. Di sini juga zal baris depan bertemu nun mati. Nun mati yang bertemu ta ikhfa juga. Jadi 2 kali ikhfa di sini. Nun tanwin bertemu zal, nun mati bertemu ta. Jadi di sini 2 harakat, di sini juga 2 harakat. Bacanya macam mana? Wallahu azizun zuntiqam. Baru betul. Cuba dengarkan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun zuntiqam. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. So far macam mana? Sahabat-sahabat ni rahmati Allah. Macam mana? Kalau ada sahabat-sahabat yang mungkin yang terima kasih yang tolong tulis Syahrina, Syahbanun, Sarina, Muhammad Syarizal, Latifah, Warsina dan ramai lagi yang tolong tulis poin-poin yang penting. Terima kasih. Semoga Allah membalas jasa sahabat-sahabat dan semoga saya doakan sahabat-sahabat yang tolong tulis ini dipermudahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala proses pembelajaran, dan juga saya mendoakan sahabat-sahabat yang tolong tekan share supaya mendapat pahala yang tidak terhenti insya-Allah sehinggalah hari akhirat. Ya, jadi diharapkan yang belum lagi menekan button share, tekan button share dulu, dan juga boleh tak untuk saya terus bersemangat, saya dapatkan thumbs up dan juga heart ya. Bagikan tanda heart sikit, tanda sayang dan kasih kita kepada Al-Quran. Baik, boleh kita teruskan. So far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan. So far so good lah diharapnya ya. Kita lihat sekejap lagi, kita akan baca sama-sama daripada awal ayat 1 hingga ayat 9. Sekarang kita lihat dulu satu persatunya. Sekarang juga di sini dibacakan dengan dengung 2 harakat, nun sabdu. Saya bagi tahu apa tadi? Nun sabdu, mim sabdu, wajibul gunnah, wajib dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Datang selepasnya perkataan Allah. Jadi kena baca dengan tebal 2 harakat. Kemudian dengarkan ya. Innallaha la. Baru masuk hala. Jangan baca innallaha la. Innallaha la. Tak betul ya. In itu kena dengung, dan lafz jalalah juga panjang 2 harakat. Innallaha la yakhfa alaihi syai, bukan syai tapi syai. Di sini ikhfa. Asalnya an, in, tapi bila datang fa jadi ikhfa 2 harakat. Syai'un 2 harakat. Fil, bukan fil tetapi fil. Fa baris bawah bunyi fi, bila bertemu lam fil. Ramai orang baca syai'un fil ard, bukan fil tetapi fil. Saya yakin dan percaya ramai-ramai yang duk tengok ni mungkin sebelum ni baca fil. Bukan fil ar tetapi fil. Fil ar. Ar di sini dia baca tebal. Kerana ra itu dia bertanda mati asli. Ada tanda sukun datang sebelumnya hamzah baris fathah. Dia baca ar, jangan baca ar. Kalau kita baca ar macam ar itu tak betul. Dia kena baca ar. Ar, di, du. Do makhrajnya di tepi lidah. Di tepi lidah bawakan. Kalau tepi kanan bawa ke kanan, tepi kiri bawa ke kiri, mengikut keselesaan masing-masing. Ya. Diwala fis. Fa baris bawah terus naik di atas sin. Alif lam syamsiah di sini. Di sini alif lam qamariyah. Lamnya jelas. Lihatkan ya, lam ada tanda mati, lam tak ada tanda mati. Baik, mungkin ada yang tanya, Ustaz, kenapa dinamakan ini alif lam qamariyah? Kenapa ini alif lam syamsiah? Apa maksudnya? Ini alif lam bulan, ini alif lam matahari. Kenapa? Kerana sifat bulan itu, ulama memberikan nama tersebut kerana sifat bulan itu kita boleh nampak dia dengan jelas.
Manakala matahari, kita tak boleh tengok matahari. Kita hanya nampak cahayanya saja. Kalau nak tengok dia, nampak macam samar-samar begitu. Jadi dalam hal ini, lamnya itu dia disamarkan. Maksudnya dia tidak bunyikan. Manakala lam di sini dijelaskan. Sebab itu namanya alif lam qamariyah. Dan di sini alif lam syamsiyah. Fis sama. Hamzah di akhir itu dia dimatikan mendatang. Namanya mati mendatang. Jadi jelaskan hamzah di akhir. Jangan baca sama. Sama itu tak boleh. Dia kena sama. Dia kena hamzah itu di akhir kena jelas ya. Cuba dengarkan. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian huwallazi di hujung lidah. Jangan sebut lazi tak betul. Lazi jadi huruf zai nanti. Ini huruf zal, zi. Huwallazi yusawwirukum so baris atas terus naik di atas waw yang bersabdu. Tekankan. Yusawwirukum kum bukan kum. Ramai orang baca kum. Yang betulnya kum ya, K-U-M, kum. Fil. Sekali lagi di sini ya, jangan baca fil tetapi fil. Ro-nya menjadi tebal. Ha pedas. Kaifa yasha. Ada jim kecil di sini, waqaf jaiz. Nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Kalau pilih untuk waqaf, terus sambung. La. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ini dipanggil mat ta'zim. Mat ta'zim ya. La ilaha illa. Tekankan. Illa huwal azizul hakim. Dengan 2, 4 atau 6 harakat. Dengarkan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baik, diharapkan sahabat-sahabat jelas. Kalau sahabat-sahabat rasa perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi, yang belum lagi, kalau yang dah pun boleh tekan lagi, iaitu tekan apa? Tekan button share. Kongsikan dulu dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dengan ahli keluarga kita. Semoga mereka juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu. Juga saya nak maklumkan, terima kasih. Terima kasih. Kita ada mungkin sahabat-sahabat kita daripada Indonesia juga ramai hari ini. Alhamdulillah. Dia kata baru gabung. Selalunya perkataan baru gabung ni baru join lah. Baru masuk ni bahasa daripada Indonesia. Terima kasih. Dan juga kita ada ramai lagi teman-teman kita yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan kita sedikit sebanyak orang kata apa, ilmu pada kali ini, pada pertemuan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memperkuatkan istiqamah kita dalam melakukan ibadah kepadanya. Baik, kita teruskan pada bacaan ayat seterusnya. Kita sampai di sini tadi ya. Huwallazi di hujung lidah. Ikhfa di sini. Asalnya bunyi an. Hamzah baris atas bertemu nun bunyi an. Tapi di sini kena baca an, 2 harakat. Zala alaikal kitaba minhu a. Selalu saya beritahu apa? Bila perkataan yang berakhir dengan 1 harakat, kadang-kadang orang kita ni dia terbiasa lambat masuk. Bila lambat masuk, dia nanti kedengaran macam 2 harakat. Contohnya, minhu a. Jadi hu tu dah dengar macam 2 harakat. Dia kena cepat ya. Minhu a, hu a. Di sini hukum izhar halqi, nun mati. Mungkin sahabat-sahabat saya nak bagi tahu. Sahabat-sahabat mungkin ada rasa hairan ataupun pelik. Kenapa ada nun yang ada tanda mati, ada nun yang kosong macam ni? Tetapi untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kedua-duanya nun mati. Ini pun nun mati, ini pun nun mati. Tapi nun mati ini diberikan tanda mati asli. Nun mati ini tidak ditulis tanda mati. Kerana di sini hukum izhar halqi, di sini hukum ikhfa. Cara bacaan hukum berbeza, cara bacaan juga berbeza.
minhu. Jelaskan saja min. Manakala di sini kita tak baca jelas, kita tak baca an, kita baca an. Kita baca dengan tersembunyi nun matinya itu. Di sini kita baca jelas. Minhu ayatum. Di sini mim tanwin bertemu mim. Hukumnya idgham bi gunnah. Apa maksudnya? Masuk beserta dengung dua harakat. Ayatum muhkamatun. Baik, sahabat-sahabat lihat di sini. Ini tanwin 2 macam nombor 99. Ini juga tanwin 2 di hadapan. Tetapi dia tulis macam 69. Apa maksudnya? Kedua-dua tanwin 2 di atas, iaitu dhammatain. Tetapi ini hukum idgham bi gunnah, ini hukum izhar halqi. Baris yang sama ditulis berbeza, hukum yang berbeza, cara bacaan yang berbeza. Jadi di sini jelaskan saja tun, jangan dipanjangkan. Terus masuk hun, dua harakat, naum, dengung dua harakat di sini. Ini yang ramai orang tak disiplin ni. Dia baca hunna ummul kita, hunna ummul kita. Tak betul. Yang betulnya hunna Di sini pun dengung dua harakat. Mul kita, ta dua harakat. Biwa ukharu mutasyabihat. Ada hamas bunyi angin di akhir tu. Ta ni dia bagi mati mendatang. Hat. Tapi hati-hati di sini. Ramai orang silap di sini. Kenapa? Di sini semua satu harakat. Barisnya kena betul, harakatnya kena betul. Wa ukharu mutasya. Wa ukharu mutasyabihat. Mungkin ada yang rasa nak tergeliat lidah ataupun nak terbelit lidah itu. Wa ukharu mutasyabihat. Kalau biasakan diri. InsyaAllah bila kita biasa, lidah kita akan semakin lancar. Bacaan pun semakin baik. Cuba dengarkan. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Baik. Itu kalau sahabat-sahabat nak baca dengan dua kali lah. Maksudnya berhenti. Kemudian sambung. Kalau bagi khususnya yang tak sampai nafas. Kalau kita sampai nafas, tarik nafas dahulu. Kita boleh baca sampai sini satu nafas. Itu lagi baik. Terpulanglah mengikut kemampuan masing-masing. Karena kita tahu kemampuan setiap orang itu tidak sama. Ada orang yang nafasnya panjang, ada yang kurang. Yang penting kita tahu macam mana nak waqaf, macam mana nak ibtidak balik. Itu yang paling penting. Ya. Baik, kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart insya-Allah. Dan jangan lupa tekan button share dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. InsyaAllah. Macam mana so far saya nak tanya sahabat-sahabat, saya nak dapatkan respon. Huraian yang saya berikan ini, boleh faham ke tak boleh faham? Senang ke, payah ke, macam mana? Kalau sahabat-sahabat bagi feedback, kurang-kurangnya saya tahu macam mana untuk improve, untuk memperbaiki bagi masa-masa yang akan datang. Ya. Saya sangat mengalu-alukan cadangan ataupun teguran ataupun apa-apa jugalah. Komen ataupun komplain daripada sahabat-sahabat ya, untuk kita menambah baik penyampaian daripada kami insya-Allah. So far macam mana? Baik, alhamdulillah. Komen-komen yang diberikan sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah memberikan sebenarnya sokongan dan dokongan sahabat-sahabat inilah yang membuatkan kami di Fatihah Learning Center terus bersemangat untuk membuatkan perkongsian ini. Walaupun di hari orang bercuti di rumah, kita datang ke office buat live, buat perkongsian ini dengan teman-teman. Ya, diharapkan Allah SWT menerima pengorbanan dan usaha yang kami lakukan ini insya-Allah. Baik, mungkin sebelum kita nak meneruskan bacaan ayat ini, kita akan bacaan sambung di sini nanti. Fa'ammal ladzi. Sebelum saya nak baca sambungan ini, mungkin bagi teman-teman ya yang baru berjinak-jinak untuk menguasai ilmu tajwid, merasakan ustaz, dalam kita duk baca ayat ini banyak sangat perkara yang ustaz maklumkan ini. Macam mana kami nak ingat? Banyak sangat. Saya nak bagi tahu, jangan bimbang, jangan sedih. Di akhir bacaan ayat ini nanti saya akan bagi tahu
Bagaimanakah, apakah kuncinya, apakah rahsianya bagi sahabat-sahabat untuk menguasai ilmu-ilmu tajwid dengan cara yang mudah dan senang? Bagaimana? Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhirnya, insya-Allah saya akan kongsikan nanti. Baik, kita nak sambung bacaan ayatnya. Didengungkan di sini dua harakat. Malladzi, zi dua harakat. Nafi qulubihim, him. Bukan him, tetapi him. Ramai orang baca qulubihim. Bukan qulubihim. Orang Kedah kata bukan qulubihim, cik oi. Di sini kena baca qulubihim, him. Bukan him, tetapi him. Kita balik kepada asas. Ha baris bawah bunyi hi. Bila bertemu mim jadi him. Kenapa tiba-tiba ha baris bawah bunyi hi? Bila baca bertemu mim jadi him. So akan-akan ha baris bawah bunyi he. Bukan hi, bukan him, tapi him. Qulubihim. Di sini hukum izhar syafawi. Mim mati yang ada tanda mati. Jangan panjang. Sebut saja him terus masuk. Zaiqu, zaiqu, zaiq. Ini ghain. Ghain baris tanwin di depan bunyi gun. Ghan, rin, gun. Bila datang fa jadi hukum ikhfa. Gun, zaiqu, fa. Dua harakat. Fayattabi'u. Dua harakat. Nama tasyabaha min. Di sini hukum izhar halqi. Bunyi saja min tanpa dipanjangkan terus masuk. Hub, ada pantulan di sini. Hubtira. Dibacakan di sini dengan 4 atau 5 harakat. Al-fit. Hamzah baris atas naik di atas lam yang bertanda mati. Al-fit. Ada hamasnya, bunyi anginnya. Fit. Nati wab. Wab, ada sekali lagi pantulan di sini. Khawalah sughra. Ta. Tak. Jelaskan bunyi hamzah. Bukan tak, bukan tak. Kalau bunyi tak macam bertemu ain. Kalau bunyi tak macam bertemu kaf. Sekarang ni bertemu hamzah. Tak. Tak. Wilih. Dan bila kita waqaf, ha ni diberikan tanda mati mendatang. Kemudian kita baca terus sambung. Wa ma ya'. Jelaskan ainnya. Lamu ta'wilahu. Di sini maksilah tawilah dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Mungkin kalau sahabat-sahabat tak ingat nama ustaz, susah nak ingat ni maksilah tawilah lah apalah, jangan risau. Tengok tanda mat datang bawahnya waw kecil. Huruf mat ini bacalah 4 atau 5 harakat. Jangan baca 6, jangan baca 3, baca 4 atau 5 harakat. Kemudian terus masuk illallah. Dan lafzul jalalah bila berada di akhir dibacakan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti illallah. Itu salah ya. Cuba dengarkan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas boleh berhenti di situ. Kalau sampai di akhir boleh. Saya nak bagi tahu ni kerana saya tahu ramai-ramai ni mungkin ada yang tak sampai nafas. Kemudian kalau berhenti di sini ambil pada fayattabi'un. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Kemudian waqaf di situ, terus sambung wa ma ya'lamu dengarkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian kita sambung ayat yang seterusnya. Warra, di sini alif lam syamsiah. Wa baris atas terus naik di atas ra. Warrasikhuna fil, bukan fil tapi fil ilmiyaku. Ilmiyaku, mi nak ke ya jangan lambat. Selalunya di sini saya beritahu tadi apa dia? Bila huruf tu berakhir dengan satu harakat, kadang ramai orang terlambat masuk membuatkan dia kedengaran 2 harakat. Jangan baca ilmiyaku, salah. Dia kena baca ilmiyaquluna aman. Dengungkan di sini 2 harakat. Nabihi kullum. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Min izhar halqi. Bunyi saja min terus masuk
Di sini izhar halqi, di sini ikhfa. Ni nun mati ada tanda mati, ni nun mati kosong. Hukum lain Ini hukum izhar halqi, ni hukum ikhfa hakiki. Dua harakat. Min indi rabbina. Kemudian wa ma yadzak, zal bersabdu, kaf juga bersabdu. Tekankan di atas kedua-duanya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Diberikan pantulan di sini. Nama hukumnya alif lam qalqalah sughra. Coba dengarkan. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Baik, kemudian bila dah waqaf di situ, terus sambung. Rabbana, na, bukan na, jangan nganga luas. Kalau kita baca Rabbana, itu memang bunyi Melayu habis tu. Dia kena bunyi Rabbana, na, bukan na, gitu ya. La tuzigh qulubana, ainnya jelaskan. Da'iz, da nak ke iz itu jangan lambat. Da'iz hadaitana, hadaitana, wahab, ada pantulan di sini. Lana min, idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Jangan baca min lagi lah. Di sini kena baca min ladun. Ikhfa di sini dua harakat. Karahmah, ha pedas. Rahmah kalau kita waqaf ya. Kemudian terus ibtida. Dengungkan dua harakat. Ikhfa dua harakat. Ta bari atas terus naik di atas lam. Wahab, wa bari atas naik di atas ha yang bersabdu. Jangan baca wahab tetapi wahab gitu ya. Coba dengarkan. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Baik, begitulah insya-Allah diharapnya. Kita teruskan bacaan ayat. Baik, diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Macam mana yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Semoga Allah merahmati pertemuan kita. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu. Ada yang komen dia kata ayat 8 amalkan sebagai doa setiap hari insya-Allah. Betul, terima kasih. Terima kasih Syarina Osman ya. Ayat 8 ayat yang kita bacakan ini. Baik. Apa maksudnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana? Maksudnya kita minta doa kepada Allah supaya menetapkan hati kita setelah kita diberikan hidayah, dan supaya Allah memurniakan kita rahmatnya. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya juga merupakan doa-doa yang mungkin sahabat-sahabat ada yang dah hafal, alhamdulillah ya. Kemudian kita teruskan Rabbana, sama juga na, bukan na, jangan nganga luas. Di sini dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Maka di sini tak ada tanda mat, jangan baca 4 atau 5 harakat. Di sini baca 2 saja. Di sini baca 4 atau 5. Di sini dibacakan dengan dengung 2 harakat. Naka jami'un. Di sini kena dengung 2 harakat. Nasiliyau. Yau muncungkan mulut. Mil di sini idgham bila gunnah. Asalnya yaumin, min. Tapi bila datang lam jadi yaumil. Yaumil la raiba fi, rai. Bukan roy, tapi roy. Raiba fi. Ha-nya jelaskan. Kalau kita nak waqaf, fi. Ya, jelaskan ha di akhir itu. Di sini dengungkan 2 harakat. Nallah. Lafz jalalah dibaca dengan tebal 2 harakat. Hala yukhliful mi'ad.
dan diwakafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat dan diberikan pantulan kerana dal merupakan huruf qalqalah. Cuba dengarkan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Alhamdulillah. So far macam mana kita nak baca sama-sama sekarang ini daripada awal ayat, insya-Allah kita nak baca daripada awal ayat surah Ali Imran ini. Diharap sahabat-sahabat dah bersedia. Kalau yang mana belum bersedia itu betulkan kedudukan dulu. Insya-Allah siapa nak minum air silakan boleh minum air. Diharapkan pertemuan kita pada kali ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulakan bacaan bersama-sama ini, mungkin saya sekali lagi saya mengharapkan sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share, insya-Allah boleh tekan button share dulu. Kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Terima kasih ya yang memberikan komen-komen yang sangat positif. Kita nak baca sama-sama sekarang ini. Juga sebelum kita nak mulakan bacaan, bagi teman-teman yang merasakan sepanjang saya bagi baca huraian ini terlalu banyak poin-poin yang nak ingat pada satu-satu masa, insya-Allah sahabat-sahabat boleh menyertai dengan menjadi ahli cepat Quran. Kita belajar satu hukum satu-satu masa. Sahabat-sahabat akan dikirimkan dengan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan kami berikan, akan kami kirimkan ke rumah anda walaupun di mana berada. Dalam Malaysia ke, di Sabah Sarawak ke, di Singapura ke, di Indonesia ataupun Brunei dan sebagainya, insya-Allah kita akan kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid. Sebentar lagi selepas habis saya baca, saya akan jelaskan dengan lebih detail lagi macam mana untuk mendapatkan 2 buah buku tersebut. Kita baca dahulu bersama-sama, insya-Allah. Kita mulakan daripada isti'azah. Di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalal tawrata wal injil. Kita baca sekali lagi ayat tadi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaykal
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا. Kita baca dah ayat ni tadi ya. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, diharapkan sahabat-sahabat dan teman-teman dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan sebentar tadi. Jadi insya-Allah siapa yang nak ikut sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita seperti biasa setiap hari jam 9.30 pagi, 3.30 petang dan 9.30 malam di page Facebook Fatihah. Yang belum lagi like, boleh like dan boleh set see first ya, untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami membuatkan perkongsian-perkongsian ilmu tajwid. Dan juga yang belum lagi subscribe YouTube channel Fatihah TV, boleh lakukannya selepas ini. Dan juga bagi teman-teman yang merasakan ustaz susah sangat nak ingat banyak sangat ni pada satu-satu masa, jangan risau, jangan bimbang. Saya beritahu apa, bagi sahabat-sahabat yang nak belajar balik daripada awal makhraj huruf, nak belajar balik hukum tajwid satu persatu, kami akan kirimkan buku asas dan buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah teman-teman ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak belajar balik daripada asas dan nak belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu, marilah bersama kami join jadi ahli cepat Quran. Jadi kalau berhajat nak jadi ahli cepat Quran, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Di ruangan komen, insya-Allah admin kami akan bantu anda untuk mendaftar. Jangan risau, jangan bimbang. Apa yang sahabat-sahabat akan dapat selain daripada dua buah buku ini, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman kedua-dua buah buku yang telah kita rakamkan, yang boleh diakses melalui aplikasi cepat Quran kita. Dengan hanya menggunakan telefon saja pun sahabat-sahabat dah boleh belajar, insya-Allah. Kita telah rakamkan dalam telefon. Dan juga sahabat-sahabat selain daripada akses melalui app cepat Quran, sahabat-sahabat akan mendapat rakaman kedua-dua buah buku tersebut melalui Facebook cepat Quran. Kita ada satu Facebook yang kita buat hanya untuk ahli cepat Quran. Yang mana yang jadi ahli kita akan masukkan ke dalam grup tersebut. Jadi mereka akan dapat akses kepada rakaman buku asas dan buku tajwid ini. Jadi selain daripada itu, sahabat-sahabat akan dapat apa? Kami akan berikan buku nota ringkasan asas tajwid yang ditulis dengan cara yang ringkas dan padat. Dan juga sahabat-sahabat akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk daripada awal sehingga akhir, ke satu muka surat, satu video.
Keseluruhannya sahabat-sahabat yang menjadi ahli akan dapat hampir 800 video pengajian. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan yang kami kenakan, kerana kami hanya mengenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup. Belajar sampai mati insya-Allah. Sampai bila-bila sahabat boleh belajar. Dengan hanya sekali join jadi ahli, sahabat-sahabat akan kekal sebagai ahli sampai akhir hayat. Jadi apa tunggu lagi? Marilah bersama-sama dengan kami di Fatihah Learning Center ini dengan menjadi ahli cepat Quran. Jadi bagi yang berhajat, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah kita akan berjaya sama-sama di dunia dan kita akan berjaya sama-sama di akhirat. InsyaAllah kalau di dunia lagi kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dan teman kita, InsyaAllah dianya akan menjadi sahabat dan peneman kita di dalam alam kubur dan juga di dalam alam akhirat. InsyaAllah semoga Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di padang mahsyar. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW telah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, atau kama qala Nabi SAW. Bacalah Al-Quran kerana kelak dia akan datang kepada pembacanya sebagai syafaat. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya suatu hari nanti di saat kita memerlukan syafaat daripada baginda Rasul SAW dan syafaat daripada Al-Quran yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari dan kita amalkan insya-Allah. Jadi moga-moga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kehidupan kita di dunia ini dan segala urusan kita di akhirat kelak. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran untuk sama-sama kami bantu ramai lagi insya-Allah dengan yuran keahlian yang sahabat-sahabat bayar tersebut. Kita akan bantu ramai lagi umat Islam khususnya insya-Allah selepas ini, kerana perancangan kita antara misi kita seterusnya untuk kita membantu mereka yang tak boleh bertutur dalam bahasa Melayu baca Al-Quran. Jadi kami memerlukan juga sedikit kekuatan kewangan dan dana. InsyaAllah yuran keahlian yang sahabat-sahabat bayar itu kita akan gunakan dalam dan akan memanfaatkan sebaik mungkin insyaAllah sebagai saham akhirat daripada kita semua. Jadi sekali lagi, kalau sahabat-sahabat nak dapatkan 2 buah buku tersebut serta rakamannya serta banyak lagi keistimewaan, antaranya sahabat-sahabat akan diberikan konsultasi secara eksklusif dengan kami insya-Allah. Jadi marilah bersama-sama menjadi ahli cepat Quran. Jadi kalau nak jadi ahli cepat Quran, jangan tangguh lagi, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Kalau tak mau jadi pun tak apa, boleh komen dulu, boleh berhubung, tanya dulu. Tanya dengan admin kami apakah keistimewaan yang akan diperolehi kalau join. Boleh komen sekarang, insya-Allah admin kami bersedia untuk menjawab sebarang soalan daripada teman-teman yang dirahmati Allah. Segala soalan-soalan nanti boleh diajukan dengan mereka, ataupun kalau nak tanya di sini pun boleh. Alang-alang saya duduk tengah live ini, kalau tanya sekarang saya boleh tolong jawab, saya jawab ya. Kalau tak, nanti boleh berhubung dengan admin kita yang akan tolong jawab soalan-soalan daripada teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi ya, kalau teman-teman nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan ke mana-mana. InsyaAllah janji temu kita live seperti biasa. Sambungan ayatnya insyaAllah ayat yang ke-10 surah Ali Imran esok hari. Jadi saya nak buka 1 ataupun 2 soalan saya nak ambil. Kalau sahabat-sahabat nak tanya bagaimana cara untuk menjadi ahli dan sebagainya, ataupun nak tanya tentang ilmu perkongsian yang saya berikan sebentar tadi, silakan, insya-Allah saya bersedia untuk menjawabnya. Mungkin ada soalan-soalan. Terima kasih Zaleha Hakimi Hasnah yang komen nak jadi ahli ya. Siti Zabidah, Zaitun, Akim, Zaleha, Salwa, Darwish, Alkan, Aman dan ramai lagi teman-teman yang lain. InsyaAllah pihak admin kami akan hubungi. Kalau sahabat-sahabat ada soalan sekarang nak tanya, boleh tanya. Baik, Siti Zabidah kata berapa bayaran ahlinya Ustaz? Baik, soalan yang sangat bagus. Ramai orang nak tahu ni. Dia tanya berapa. Saya bagi tahu apa tadi? Sahabat-sahabat akan dapat sebuah buku asas, sebuah buku tajwid. Fizikal lah, bukan e-book tau, buku yang betul. Kami akan kirimkan ke rumah anda seperti mana yang tertera di skrin itu. Kemudian sahabat-sahabat dapat apa lagi? Dapat rakaman kedua buah buku tersebut. Keseluruhannya ada hampir 150 video pengajian. Selain daripada itu, sahabat-sahabat akan dapat e-book nota ringkasan asas tajwid. Selain daripada itu, sahabat akan dapat
rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang ada lebih daripada 600 video pengajian. So total keseluruhan sahabat-sahabat akan dapat lebih daripada ataupun hampir 800 video pengajian serta 2 buah buku fizikal, sebuah e-book dan juga mendapat waktu konsultasi dengan kami. Sama ada nak buat appointment di pusat pengajian kita ataupun nak buat appointment melalui video call dan sebagainya. Keseluruhan itu sahabat-sahabat hanya bayar sekali saja yuran ahli. Agak-agak berapa sahabat-sahabat nak bayar untuk 800 video pengajian? Bukan 8,000, bukan 5,000, bukan 3,000, bukan 2,000, bukan juga 1,000, bukan juga 500, bukan juga 300. Kalau daftar hari ini, yuran kita bagi tawaran yang sangat istimewa iaitu RM250 lifetime. Belajar sampai akhir hayat, sampai matilah orang Kedah kata. Hanya bayar 250. Bayangkan kalau kita boleh hidup lagi 25 tahun, kita bayar yuran keahlian hanya RM10 sahaja setahun. Bukan sebulan tu, setahun RM10. InsyaAllah. Kerana tujuan kita bukan kerana kewangan itu, matlamat kita ialah kita nak mengajak lebih ramai orang dapat belajar mengaji Al-Quran, dan dana yuran keahlian itu kita nak buat, nak bantu lagi ramai orang dapat mengaji InsyaAllah. Kerana kita akan gunakan bukan saja untuk orang kata apa, perjalanan pusat pengajian kita, tetapi kita akan bina lagi aplikasi yang lain dalam versi bahasa Inggeris insya-Allah. Jadi sekali lagi yang mana nak membantu kami mungkin bersama dengan kami dalam misi ini untuk kami bantu ramai lagi orang dapat mengaji Al-Quran. Marilah bersama-sama menjadi ahli cepat Quran dalam misi kami untuk membantu seramai mungkin. InsyaAllah kita jadikan ini sebagai saham akhirat kita yang sangat menguntungkan. Moga-moga nanti bila kita mati, pahalanya terus mengalir kepada kita kerana kita telah melakukan satu sumbangan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sebelum saya berakhir, saya mengajak yang belum lagi menjadi ahli, marilah menjadi ahli dengan komen nak jadi ahli sekarang di ruangan komen. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian saya. Diharap saya menjawab soalan-soalan daripada teman-teman. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah, yang silap itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaudah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi.
Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.